Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dan ini BIS Malaysia edisi Jumaat 16 April 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM. Seperti biasa, kami bawakan perkembangan ekonomi semasa dan dimulakan dengan berita ini. 300 juta ringgit diperuntuk bagi menjayakan pelaksanaan Pelan Strategi Pemasaran Penganjuran Acara Perniagaan Malaysia 2021-2030. Ini seiring matlamat menjadikan Malaysia antara 5 destinasi penganjuran acara perniagaan bertaraf dunia menjelang 2030. 21 strategi dirangka menerusi pelan berkenaan bagi menjayakan strategi menarik penganjuran acara besar ke Malaysia. We already have events laid out until 2031. The letter that we have won is last week. We're going to announce it on the 19th. We're supposed to announce it on the 19th of this month. That will bring about 5,000 delegates from all over the world. Pelaksanaan pelan itu bakal memberi kesan ekonomi berganda dengan mewujudkan lebih 25,800 peluang pekerjaan dalam tempoh 10 tahun. Pelan strategi itu dilancarkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Program #Saya Digital dapat memainkan peranan penting membantu rakyat serta perniagaan kecil yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Hakikatnya, kesan dan akibat pandemik itu boleh menjadi pendorong untuk masyarakat luar bandar memantapkan kemahiran dan ilmu digital, terutamanya dalam kalangan peniaga. Program yang dibangunkan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM merupakan kesinambungan daripada My Digital. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, inisiatif itu menyasarkan kumpulan sosioekonomi yang lebih berfokus menerusi pelbagai program, seminar dan skim latihan yang dilaksanakan sejak Ogos lepas. Literasi digital dalam kalangan masyarakat juga harus dipertingkat bagi merealisasikan visi ekonomi digital selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini termasuklah latihan literasi digital asas dan seminar perniagaan secara maya bertujuan untuk membantu masyarakat menggunakan platform digital untuk menjana pendapatan melalui e-rezeki. Bagi menggiatkan lagi inisiatif ini, usaha ini akan diteruskan di pelbagai lokasi sesi outreach dengan kerjasama Projek Perumahan Rakyat (PPR), Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dan Pusat Internet Komuniti sehingga akhir tahun ini dengan sasaran 10,000 pendaftaran di seluruh negara. Sementara itu, Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Muhammad Mentek yang membacakan teks ucapan, Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah berkata, penglibatan masyarakat dalam ekonomi digital membuka peluang lebih luas dalam pasaran pekerjaan. Justru pelbagai inisiatif termasuk aspek berkaitan digital dilaksana secara berterusan bagi membantu rakyat terjejas. Tidak terkecuali turut mengambil tanggungjawab ini ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang membentuk kerjasama erat dengan agensinya iaitu Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC. Kerjasama yang dirintis ini membuahkan hasil apabila rakyat yang buntu dan terkesan berikutan serangan pandemik boleh menarik nafas lega untuk meneruskan kehidupan dan aktiviti ekonomi menerusi pelbagai bantuan yang diberikan. Program #Saya Digital yang menyasarkan keluarga kategori B40, golongan tidak berpendapatan, warga emas dan belia bertujuan memberi kesedaran kepada komuniti mengenai kemampuan digital, menjadikan kehidupan lebih mudah, mengembangkan perniagaan, membantu jana pendapatan serta memperkasa kerjaya masa depan. Seterusnya, beralih ke perkembangan saham. Dagangan di Bursa Malaysia dibuka rendah pada urus niaga pagi Jumaat dengan indeks utama menyusut walaupun sentimen pasaran secara keseluruhan positif. Untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama pengurus Dana PNB Investment, Nur Hazira Mazlan. Silakan.
Pada sesi dagangan pagi, urus niaga di Bursa Malaysia dibuka rendah berikutan kemunculan aktiviti pengambilan untung selepas mencatatkan peningkatan kukuh sejak 2 hari lalu. Walaupun pasaran saham Amerika Syarikat semalaman mempamerkan prestasi memberangsangkan dan menyaksikan indeks Dow Jones meningkat melebihi paras 34,000 untuk pertama kalinya. Prestasi di Wall Street dirangsang oleh hasil bond perbendaraan Amerika Syarikat yang menurun dan jualan runcit pada Mac yang kukuh. Di peringkat tempatan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, kes baharu COVID-19 negara kembali merekodkan angka melepasi 2,000 selepas 41 hari dengan 2,148 kes dilaporkan semalam, sekaligus akan menjejaskan sentimen pelabur. Kali terakhir Malaysia mencatatkan jumlah melepasi 2,000 ialah pada 5 Mac dengan 2,154 kes. Bagaimanapun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan tidak berhasrat untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali ketiga. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 5.61 mata untuk ditutup rendah kepada 1,602.64. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 543 berbanding 379. Sementara 1,255 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 9 kaunter untung dan 21 kaunter rugi. Antara kaunter untung, Supermac Corporation Berhad, Maxis Berhad dan Hong Leong Bank Berhad masing-masing naik 11 sen, 5 sen dan 4 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan IOI Corporation Berhad masing-masing turun 50 sen, 32 sen dan 11 sen. Sementara itu, nilai martawan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.12% kepada RM4.94 se-euro, 0.08% kepada RM5.68 se-pound dan 0.02% kepada RM3.09 sedolar Singapura. Selebihnya, ringgit susut 0.09% kepada RM4.13 sedolar Amerika dan 0.03% kepada RM3.79 setiap 100 yen. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Terima kasih Nur Hazira untuk analisis saham itu. Banyak lagi yang ingin kami kongsikan. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Sepanjang April, Isnin hingga Jumaat, jangan lepaskan peluang memenangi pelbagai hadiah sempena kuis sambutan 75 tahun RTM. 3 pemenang akan dipilih setiap hari. Soalan-soalan akan dikemukakan melalui program Selamat Pagi Malaysia, BIS Malaysia, Pastikan Sahih atau program Bicara Wara. Syarat penyertaan, jawapan kuis perlu dikemukakan melalui laman Facebook Selamat Pagi Malaysia di alamat facebook.com/selamatpagimalaysia RTM. Sila nyatakan jawapan kuis, nama anda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon anda. Mengungguli dan terkini, merentas sepadan masa. Berbutir-butir bintang menyinar, megah di angkasa. Pedekan namamu di hati, menyajikan yang terbaik. RTM teman seperti. Perlawanan bola sepak Liga Super 2021. Ahad 18 April, Petaling Jaya City FC bertemu Penang FC.
9.30 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Kembali bersama Bis Malaysia. #Saya Digital dilihat bertepatan lebih-lebih lagi ketika negara masih dilanda pandemik. Bagi Profesor Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Azmawani Abdul Rahman, program berkenaan bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran digital rakyat, malah memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital. Kita ikuti pandangan beliau dalam respon Bis. Saya merasakan saya digital saya digital ini perkataan saya digital itu menunjukkan ianya bermula daripada saya. Tanggungjawab sepenuhnya kepada saya. Saya digital ya. So saya merasakan bahawa ini merupakan satu usaha yang sangat bagus, amat bagus ya, kerana ia mencetuskan kesedaran terhadap teknologi digital dan mendedahkan ya rakyat Malaysia tentang pelbagai inisiatif sebenarnya yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan program ekonomi digital yang sedia ada untuk meningkatkan sosioekonomi negara kita ya, dan dapat meningkatkan tahap kesedaran dalam penggunaan dan juga menguasai teknologi digital tu dalam kehidupan seharian mereka lah. Walaupun kita semua sedia maklum ya, yang daripada aspek penggunaan internet ya, kalau kita lihat daripada aspek penggunaan internet tu memang telah meningkat berkali-kali ganda daripada tahun 90-an kepada tahun 2000 hinggalah sekarang 2020, peningkatan penggunaan internet dan juga boleh dilihat dari segi peningkatan pembelian ya. Namun masih ada yang ketinggalan dari segi literasi digital ini. Jadi di sinilah pentingnya program Saya Digital ini, sebab masih ada golongan yang ketinggalan ya. Jadi kita nak mensasarkan golongan-golongan yang tertentu ini ya. Jadi selain daripada itu, kenapa ianya amat bermanfaat ya, kerana kita tidak mahu sekadar literasi digital itu perlu beralih ya daripada hanya menggunakan atau melayari internet kepada melakukan aktiviti ya, aktiviti seperti pembelian atau aktiviti penjualan, marketing, pembelajaran, penambahan ilmu, penghasilan video, melakukan aktiviti yang boleh menjana pendapatan mereka ya. Itu yang kita mahukan, dan di sinilah kita dapat lihat program amat bermanfaat lah ya, Saya Digital. Dari segi kepentingan kemahiran digital untuk penjanaan pendapatan ini sudah tentu. Yang pertama sekali, sebelum kita dapat menjanakan pendapatan ini, ilmu sangat penting ya. Jadi apabila masyarakat itu literasi digital, mereka mudah untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita lihat especially zaman pandemik sekarang, macam-macam perkongsian yang ada ya di dalam dunia cyber sana. Perkongsian ada yang percuma, ada yang boleh kita sertai dengan kos yang minimal kerana tiada lagi lokasi yang membataskan. Jadi boleh menambahkan ilmu, tambahkan lagi skill untuk mempelajari teknik-teknik yang tertentu untuk lebih maju ya dalam menjana pendapatan. Okay, itu dari segi mendapatkan ilmu. Seterusnya of course penting, sebab menjana pendapatan dia akan memberi satu kesedaran. Kadang-kadang mereka ada satu produk ataupun perkhidmatan yang bagus, tetapi hati tu macam tak terbuka beralih ke arah pendigitalan kerana tidak ada kesedaran dan tidak ada pengetahuan. Jadi mereka macam resistant, reluctant. Jadi dengan literasi dan kemahiran digital ini, mereka boleh mula melihat apakah sebenarnya keperluan-keperluan persediaan perniagaan mereka itu, walaupun sebelum mereka beralih ke arah digital. Apa yang diperlukan? Data kena dalam bentuk macam mana? Marketing material kena bentuk macam mana ya? Jadi ini akan membantu ya. Dan selain itu of course kemahiran digital boleh menjana pendapatan kerana mereka akan nampak peluang ya. Dan kerana melalui faedah pendigitalan itu sendiri boleh meningkatkan produktiviti, boleh meningkatkan kualiti berbanding dengan penggunaan secara tradisional, dan juga boleh mendapat market atau liputan yang lebih meluas ya.
saya melihat juga bahawa potensi ekonomi digital semasa pandemik ini memang sangat tinggilah, malahan penggerak utama ekonomi ya. Kerana kita tahu dalam keadaan pandemik ada banyak limitation ya, pergerakan juga limited ya. Jadi oleh itu pertama kerana pergerakan limited tadi boleh perniagaan masih boleh dilakukan dengan menggunakan through digitalization, termasuk perkongsian ilmu, kelas, perniagaan online ya. Dan gelagat pengguna juga telah berubah ke arah pembelian yang digital. Jadi kita dapat melihat banyak sektor telah mengadaptasi ya tadi ya. Jadi potensi ekonomi digital selain daripada masih boleh mencapai produktiviti yang diperlukan, efisiensi yang diperlukan dan kualiti, ia juga mengapa dia penggerak utama ekonomi dalam keadaan pandemik, kerana ia memudahkan ya peniaga, memudahkan pelanggan untuk patuh kepada SOP yang telah disediakan ya. Jadi kalau tak ada kaedah digital ni tadi, tak boleh buat macam majlis, mesyuarat, launching produk. Jadi bila ada kaedah digital dalam keadaan pandemik, jadi dia boleh membantu ekonomi negara bergerak seperti biasa. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan COVID-19 dapat. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Semoga Tuhan berkati kita. Adakah Malaysia berada di landasan yang tepat ke arah pemulihan? Mari kita tinjau apa yang berlaku pada bulan Mac 2021. Pasaran modal di Bursa Malaysia mencapai tahap tertinggi berikutan pengumuman pemekasa dengan nilai keseluruhan RM1,859.22 bilion. Malaysia disenaraikan sebagai negara Asia Tenggara kedua paling baik untuk pelaburan asing. Perdagangan antarabangsa Malaysia meningkat sebanyak 15.4% tahun ke tahun kepada 157.27 bilion dalam bulan Februari. Import meningkat 12.7% kepada 69.7 bilion ringgit. Pasaran menunjukkan sentimen positif terhadap pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lebih 473,000 rakyat Malaysia telah menerima suntikan dos pertama setakat 30 Mac 2021. Malaysia terus dikekalkan di dalam World Government Bond Index WGBI yang disediakan oleh FTSE Russell sebagai pengukuhnya pasaran bond kerajaan Malaysia. Pegangan asing dalam bond kerajaan Malaysia juga meningkat kepada 24.7% pada Februari 2021 berbanding 21.9% pada April 2019. Bank Negara Malaysia mengumumkan unjuran baru pertumbuhan KDNK Malaysia di antara 6 hingga 7.5% untuk tahun 2021. Marilah kita sama-sama mengekalkan momentum pemulihan ekonomi demi kemajuan negara. Buffet Ramadan antara pilihan untuk umat Islam berbuka puasa sama ada di hotel maupun restoran. Jika tahun lepas penganjurannya terpaksa dibatalkan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung COVID-19, Buffet Ramadan kini kembali memeriahkan dalam suasana norma baharu yang perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi menangani pandemik, tidak terkecuali bagi industri perhotelan. Bagaimana agaknya suasana Buffet Ramadan dalam norma baharu? Ikuti tinjauan bisa di sini.
Jika tahun lepas, aktiviti bufet Ramadan tidak dibenarkan beroperasi susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19. Tahun ini, beberapa kelonggaran diberikan kerajaan. Penganjuran majlis berbuka puasa termasuk bufet Ramadan di hotel, restoran dan lain-lain premis makanan dibenarkan dengan penetapan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Kebenaran yang diberikan bukan sahaja memberi kegembiraan kepada umat Islam untuk berbuka puasa di luar bersama keluarga maupun rakan, malah kelegaan kepada pengusaha hotel. Peluang ini dimanfaat sebaiknya menerusi penyediaan bufet Ramadan norma baharu dengan tarikan yang tersendiri. Baik saudara, bulan Ramadan pastinya bulan yang kita nanti-nantikan semua untuk umat Islam seluruh dunia termasuklah di Malaysia ini. Dan kita telah pun mendepani situasi pandemik COVID-19 selama lebih kurang setahun dan bagaimana pengadaptasian norma baru untuk bufet Ramadan bagi tahun ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19, seluruh rakyat perlu mengamalkan norma baharu dalam apa jua keadaan, termasuk ketika berkunjung ke hotel untuk berbuka puasa. Pihak hotel yang menjadikan sajian secara bufet akan membantu dan memastikan para pengunjungnya mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, menyediakan sarung tangan plastik untuk mengambil makanan atau memudahkan khidmat pramusaji untuk menyendukkan makanan. Dalam masa sama, memastikan pengunjung sentiasa mematuhi penjarakan fizikal. Antara SOP yang telah ditetapkan oleh pihak hotel adalah setiap pelanggan harus mendaftar melalui MySejahtera dan juga harus memeriksa temperature records, harus menggunakan pencair untuk membasmi kuman. Pihak hotel menyediakan makanan melalui buffet. Setiap pelanggan harus menggunakan glove yang telah disediakan. Dan juga antara langkah-langkah yang diambil, setiap kaunter yang kita sediakan ni ada terstandbykan untuk orang mengawal keadaan di mana kadang-kadang kita punya customer terlupa untuk menggunakan penutup muka dan juga kita punya plastik glove. So di sini ada orang yang menjaga ataupun ada orang yang mengawal penjajakan sosial tu. Dan pastinya, konsep serta daya tarikan makanan yang ditawarkan memainkan peranan utama untuk menarik minat pengunjung. Identiti makanan ini adalah klasik Malay cooking. Kami perkenalkan. Kalau nak ikutkan lebih dari 100 ni. Seperti contoh, asam patin tempoyak kita, daging dinding dan ada di sebelah sana juga kari 7 lautan. Antara cabaran dalam penganjuran bufet Ramadan pastinya mengenai penyediaan makanan. Lebih-lebih lagi untuk mengekalkan kualiti, keenakan dan keaslian makanan. So basically kita kena tengok macam mana kita nak tarik perhatian para pelanggan. Sebab kalau kita ikut sekarang ni banyak Ramadan buffet, tarik pelanggan kita sediakan beberapa signature dish. Kita punya cabaran satu macam mana kita nak memastikan kita punya rasa hidangan yang disediakan tu memenuhi standard kita still konsisten seperti tahun-tahun lepas. Setelah lebih setahun penularan pandemik dengan pelaksanaan pelbagai peringkat PKP di negara ini, masyarakat semakin menerima norma baharu sebagai amalan dalam kehidupan. Justru bagi para pengunjung, segala SOP yang ditetapkan adalah perkara yang wajar dilakukan dan dipatuhi. Seronok walaupun dalam keadaan pandemik, dalam keadaan PKP, tapi memang meriah, tetap meriah dan yang bestnya kita dapat jumpa dengan kawan-kawan, dengan keluarga, sama-sama kita makan dalam keadaan SOP, ikut SOP dan juga cara norma barulah. Saya rasa pada permulaannya mungkin agak susah sebab orang ramai masih lagi baru untuk mematuhi segala SOP, tapi hampir setahun kita dah melaksanakan segala SOP. Rasanya ini adalah satu trend yang semua orang wajib patuh. Even kalau tertinggal masker ataupun macam terlupa nak pakai mask pun, kita akan cepat-cepat dapatkan mask untuk patuhi SOP. Okay, saya rasa norma baru dalam untuk Bazar Ramadan ini adalah sangat bagus sebab bukan saja dapat meyakinkan pelanggan-pelanggan untuk datang ke hotel dan juga restoran, tapi kesihatan dan juga keselamatan lebih terjamin.
Baik, walau di mana kita berada, perlu ingatkan dan juga pastikan kita patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN dan juga pihak hotel yang menetapkan semuanya untuk keselamatan kita bersama. Lindung diri, lindung semua dan kita juga perlu ingat jangan membazir makanan. Saya Akmal Hafiz Ruslan untuk BIS Malaysia. Hidup tidak selalunya indah. Langit juga tidak selalu cerah. Namun, jangan diri mudah mengalah. Ketika terasa resah dan lelah, mengharapkan berlalunya musibah, diri perlu terus tabah. Saat Ramadan menjengah, teruslah bermuhasabah, mencari hikmah dalam beribadah, menggapai redha Allah. Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan. Kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini? Okey, dia macam ni. Vaksin ni sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk makluman vaksinasi dengan lebih lanjut. BIS Malaysia edisi Jumaat 16 April 2021 berakhir di sini. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di MySejahtera. Lindung diri, lindung semua, terus amalkan norma baru dan patuhi SOP untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Azam Abdullah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.